Hai, nama saya Ida Sofia binti Sudirman. Untuk fakta pertama ialah kekurangan pengetahuan tentang hak sebagai seorang pengguna dapat dikaitkan dengan teori sistem ekologi yang dipelopori oleh Prof. Brenner. Teori sistem ekologi menyatakan dalam peringkat kronosistem persekitaran remaja akan dipengaruhi oleh perubahan zaman. Jika dikaitkan dengan isu penyalahgunaan media sosial, perubahan zaman tradisional pada zaman teknologi menyebabkan remaja alfa dan ketagih terhadap media elektronik sehingga cenderung untuk menyalahgunakan media elektronik untuk tujuan yang negatif. Akibat daripada ledakan teknologi yang pantas menyebabkan remaja menggunakan teknologi tanpa mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya mengenai undang-undang penggunaan bahan teknologi, dan hal inilah yang menyebabkan remaja mudah menyalahgunakan teknologi khususnya media sosial untuk tujuan yang negatif. Seterusnya adalah fakta yang kedua, iaitu kekurangan pengawasan daripada ibu bapa juga dapat dikaitkan dengan teori sistem ekologi yang dipelopori oleh Yuri Brenner. Faktor kekurangan pengawasan daripada ibu bapa dapat dikaitkan khususnya pada peringkat pertama teori sistem ekologi, iaitu peringkat mikrosistem. Prof. Brenner dalam teorinya menyatakan bahawa dalam mikrosistem, ibu bapa merupakan ejen sosialisasi bagi anak-anak mereka di rumah. Hal ini bermakna ibu bapa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan tingkah laku anak-anak mereka. Seterusnya ialah fakta ketiga, iaitu purata pengguna internet di Malaysia berusia antara 16 hingga 64 tahun menghabiskan masa selama 2 jam 47 minit menggunakan media sosial setiap hari. Lebih tinggi berbanding purata global, iaitu 2 jam 31 minit. Demikian menurut laporan digital 2023. Laporan tahunannya dikeluarkan oleh Meltwater, pemimpin global dalam maklumat media dan sosial, serta We Are Social, sebuah agensi kreatif sosial itu mendapati pengguna internet di Malaysia secara purata menggunakan 7 media sosial dan majoriti atau 58.7% menggunakannya untuk mendapatkan maklumat mengenai jenama. Antara penemuan penting lain laporan yang mengkaji trend media sosial dan digital di seluruh dunia itu adalah 40.9 pengguna internet di Malaysia menggunakan laman web atau aplikasi perbankan, pelaburan dan insurans setiap bulan mengatasi penanda aras global pada 27.7%. Selain itu, 94.7% pengguna internet di Malaysia berusia 16 hingga 64 tahun menonton kandungan televisyen melalui perkhidmatan penstreaman seperti Netflix setiap bulan berbanding penanda aras global 90.9%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ras Nabila Sira binti Ishak. Nombor matrik H22A0088. Hari ini saya ingin menerangkan tentang konsep penyalahgunaan media sosial. Penyalahgunaan media sosial ialah merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu atau sekelompok manusia dengan bertujuan membawa pengaruh negatif dalam kalangan masyarakat seperti fitnah, kemusnahan dan sebagainya sehingga menggugat keharmonian sesebuah negara. Impak negatif daripada penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat ialah ia akan mempengaruhi cara seseorang itu berfikir dan menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini kerana mereka tidak mengetahui perkara sebenar, akan membuat andaian sendiri, serta mereka yang mudah percaya seperti warga emas akan bertindak menyebarkan berita yang tidak sahih itu kepada orang lain dengan menggunakan media massa seperti Facebook dan WhatsApp. Hal ini akan menambah burukkan lagi keadaan sehingga berlakunya fitnah. Selain itu, ia akan menggugat keselamatan negara. Ini kerana berita palsu yang tersebar adalah bertujuan untuk memporak-porandakan keharmonian sesebuah negara serta mewujudkan kebencian dan provokasi dalam kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat yang berbilang kaum. Apabila berlakunya persekongkolan antara sesama masyarakat, ini akan memudahkan lagi pihak luar daripada negara luar untuk mengambil kesempatan untuk mengetahui kelemahan negara tersebut. Cara untuk mengatasi penyalahgunaan media sosial ialah kita harus menyemak serta mencari maklumat yang tepat daripada mana datangnya sumber tersebut sebelum
sebarkan kepada orang luar. Selain itu, kerajaan harus memainkan peranan dengan mewujudkan Akta Peruntukan Tindakan bagi melindungi kepentingan awam dan maklumat palsu agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan harmoni. Nilai rasional didefinisikan sebagai boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Sebagai seorang pengguna media sosial, seharusnya kita menjaga reputasi diri sewaktu menggunakannya kerana ia mencerminkan diri sendiri. Berhati-hati dalam berkongsi sebarang berita yang tidak pasti kesahihannya kerana kita mampu mempengaruhi orang lain. Nilai perharmonian, saling hormat menghormati antara satu sama lain, terutama dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana ia bagi mengelakkan daripada timbulnya kegusaran dan mengganggu ketenteraman di kalangan masyarakat akibat penyebaran berita palsu. Justru itu, wujudlah masyarakat yang majmuk dan bersatu padu antara satu sama lain. Nilai patriotisme, semangat cinta akan negara. Malaysia merupakan negara yang terkenal di mata dunia. Oleh itu, reputasi negara seharusnya terpelihara dan terhindar daripada berita palsu yang mampu mempengaruhi kestabilan dan kedaulatan negara. Secara tidak langsung, timbul keyakinan daripada negara luar untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Malaysia. Maka, ekonomi, kesejahteraan dan keselamatan negara kekal terjamin. Teori kepribadian mulia. Menurut teori kepribadian mulia, etika adalah berkaitan dengan kepribadian, sifat, perangai dan ciri watak yang mulia. Teori ini bermula dalam masyarakat Yunani dan salah seorang pelakunya adalah Aristotle. Ia merupakan teori tertua yang digunakan dalam falsafah tradisi Greek. Kepribadian mulia ini merupakan kecenderungan untuk mencapai sesuatu tujuan, akan menjadikan manusia itu sempurna dan menekankan sifat pribadi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh, seseorang yang aktif di media sosial hendaklah jujur dalam membuat sebarang kenyataan atau pernyataan agar tidak menimbulkan perasaan ragu-ragu dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian supaya tidak menimbulkan sebarang isu dalam penyampaian maklumat di kalangan masyarakat. Kepribadian mulia tidak dianggap semula jadi ketika dilahirkan kerana kita bukan dilahirkan dengan sifat baik atau jahat. Teori ini menekankan cara-cara ideal untuk individu menjadi seorang insan yang mulia. Seterusnya, teori agenda setting adalah teori yang membincangkan bagaimana media sosial pengaruh dalam menjadikan isu tertentu sebagai agenda awam. Agenda awam adalah yang utama, fokus atau isu utama yang menjadi perhatian anggota masyarakat atau masyarakat. Teori agenda setting istilah pertama kali digunakan oleh Metcalfe and Shaw pada tahun 1972. Teori ini menghuraikan hubungan dari segi hubungan antara penekanan bahawa jisim media dijadikan sebagai isu dan khalayak media atau reaksi atau sifat masyarakat terhadap isu. Melalui sifat, masyarakat yang ingin mengetahui. Kita akan teruskan dengan cadangan dan penyelesaian. Mendidik nilai murni dan etika terhadap penggunaan media sosial. Hal ini penting bagi memupuk kesedaran masyarakat supaya menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin serta menyeka penyebaran kandungan yang berunsur prejudis terhadap kaum, agama, jantina, keganasan dan lain-lain. Selain itu, penyebaran berita palsu akan menyebabkan banyak perkara negatif. Pengguna media sosial akan mendapat berita palsu dari bersumber TikTok yang kini menyebarkan banyak berita palsu yang tidak dipaparkan oleh mana-mana pihak tertentu. Yang kedua, mengawal masa penggunaan gadget atau komputer. Fikiran yang bijak dan proaktif terhadap aktiviti-aktiviti yang bermanfaat seperti membaca bahan yang bercetak sama ada maya dapat menjadikan kehidupan seseorang itu lebih bermanfaat selain mencintai aktiviti yang terbaik dan optimistik. Apabila tabiat ini dapat dijadikan amalan dalam kehidupan sendiri, pastinya cara pemikiran yang matang dan membangun dapat dicapai. Dengan ini, remaja akan dapat membezakan buruk dan baik serta dapat mengetahui had dan tujuan sebenar penggunaan sosial media. Ini sekaligus mengurangkan kesan negatif video ini. Yang ketiga,
mengadakan kempen kesedaran. Hal ini kerana penyebaran berita palsu akan memberi impak negatif kepada minda masyarakat yang menyebabkan pengguna mudah panik dan menyalahkan kumpulan tertentu berdasarkan andaian mereka. Selain itu, hal ini dapat membawa kepada penggunaan kata-kata kesat, kebencian, hasutan atau menggunakan keganasan terhadap mana-mana kumpulan yang dianggap sebagai pembawa wabak ini. Oleh itu, kempen kesedaran perlu diadakan oleh pihak kerajaan secara besar-besaran supaya pengguna tidak terpengaruh dengan berita palsu di atas media sosial dan menyebarkan kepada pihak lain. Kelebihan terhadap penyalahgunaan media sosial bagi penyebaran berita palsu. Kelebihan pertama ialah menyemak sumber-sumber dari maklumat tersebut. Jika berita tersebut diperolehi melalui grup chat seperti WhatsApp, kita hendaklah dipastikan dulu sumber maklumat tersebut. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dipanggil MCMC, juga telah menyediakan satu portret iaitu sebenarnya.my yang berfungsi untuk menangani penyebaran berita palsu di media sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan maklumat yang disebarkan adalah benar dan tidak mengelirukan rakyat-rakyat. Kelebihan kedua ialah bongkarkan berita palsu. Hal ini demikian kerana perkara tersebut boleh dilakukan oleh pengguna dan kerajaan. Sekiranya sesuatu berita itu palsu, kita sebagai pengguna haruslah mengelak daripada penyebarkan perkara tersebut. Kelebihan ketiga ialah sikap sebagai seorang pengguna dalam mengelak dari berkongsi berita palsu. Kita perlu berhati-hati dalam mengenal pasti dan menyebarkan sebarang maklumat yang diperolehi. Terdapat juga golongan yang mengambil kesempatan dalam kesempitan yang diamali oleh rakyat Malaysia ketika ini. Disebabkan isu seperti telah meninggalkan kesan negatif seperti fobia untuk menderma. Justeru itu, jika kita ingin melakukan dermaan, perlulah melalui saluran yang betul supaya sumbangan tersebut sampai ke tangan yang memerlukan. Kelemahan pertama ialah mempengaruhi cara seseorang berfikir, bertindak dan menyelesaikan konflik. Sebagai contohnya, media massa sedikit demi sedikit membawa masuk masyarakat ke suatu pola budaya baru dan mulai menentukan fikiran serta budaya perilaku masyarakat. Tanpa disedari, media massa telah ikut mengatur jadual hidup kita serta menciptakan sejumlah keperluan. Kelemahan kedua ialah membahayakan keselamatan negara. Apabila menyalahgunakan jalur lebar atau internet dengan menyebarkan banyak maklumat dan berita tidak benar akan menyebabkan sesebuah negara terancam oleh negara luar yang lebih berkuasa dengan mengetahui tentang kelemahan-kelemahan negara mangsa tersebut dan mengambil kesempatannya. Kelemahan yang ketiga ialah menjejaskan ketenteraman awam. Penyebaran berita dan maklumat palsu berkaitan dengan situasi ketidaktentuan politik negara. Media massa memainkan peranan dalam penyebaran maklumat yang tidak dapat ditentukan kesahihannya. Berita palsu perkara ini telah menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap pemimpin negara dan menimbulkan pelbagai isu negatif dan sensitif sehingga terjadinya perpaduan negara terjejas. Seterusnya, perspektif. Terdapat 3 perspektif dalam kajian ini iaitu perspektif menurut Islam, undang-undang dan masyarakat. Perspektif menurut Islam. Dalam konteks penyebaran berita palsu, Islam menekankan pentingnya keadilan, kebenaran dan integriti. Muslim diperintahkan untuk meneliti dan memastikan informasi yang disampaikan adalah benar sebelum disebarkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." Seterusnya, penyebaran berita palsu boleh melanggar undang-undang sivil dan jenayah seperti undang-undang pencemaran nama baik, penghinaan, pemfitnah atau kegiatan penipuan. Dalam beberapa negara, terdapat undang-undang yang mengawal penyebaran berita palsu dalam konteks tertentu seperti pilihan raya atau keselamatan nasional. Undang-undang ini memberikan kuasa kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap individu atau entiti yang menyebarkan berita palsu. Menurut Akta Undang-Undang di Malaysia, jika berita palsu disebarkan melalui internet, suspek akan dituduh mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan internet untuk menyebarkan berita palsu. Sekali, perspektif menurut masyarakat. Kebanyakan masyarakat berasa khawatir dengan berita palsu kerana mereka sulit untuk membezakan antara berita yang benar dan palsu dan tanggungjawab untuk memastikan kebenaran suatu berita itu tergantung terhadap individu.
tahun, kesedaran bahaya berita palsu semakin meningkat di kalangan masyarakat. Ramai masyarakat mengetahui pentingnya literasi media dan kritikal dalam mengambil maklumat. Rumusan yang saya dapati dalam hasil kajian ini mengenai penyalahgunaan media sosial yang meluas pada masa kini, iaitu masyarakat sangat perlu peka dan berhati-hati dalam memahami dan mempercayai konteks berita yang disampaikan pada masa kini, terutama di laman media sosial. Masyarakat dan mana-mana individu yang mendapat maklumat dan info yang kurang memastikan dari orang yang tidak dikenali harus bertanyakan kepada mana-mana orang yang bertanggungjawab, yang lebih arif dan mahir ataupun orang yang mengetahui maklumat sahih berkaitan perkara yang disebarkan dalam laman media sosial. Harapan saya agar semua pihak perlu memastikan masyarakat dalam negara ini tidak dipermainkan dengan maklumat palsu. Masyarakat setempat juga perlu menggunakan platform tertentu untuk menyebarkan info-info yang dikeluarkan daripada pihak yang berwajib dan disahkan kesahihannya sebelum disebarkan. Terusnya ialah justifikasi impak dan kepentingan. Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam isu ini. Pertama ialah individu. Berbagai bentuk berita palsu atau maklumat yang dikongsikan untuk mendapatkan wang dan sebagainya. Maka sikap cakna dan berhati-hati perlu diterapkan dalam diri dan bertanya pada yang arif jika kurang yakin tentang maklumat yang dikongsi. Kedua ialah daripada pihak masyarakat. Jika masyarakat sudah membaca berita atau menghantar maklumat tersebut ke rakan-rakan yang lain, maklumat sudah dikatakan palsu, maka masyarakat akan susah untuk mempercayai maklumat atau berita lain. Ini sekaligus memberikan impak negatif untuk masyarakat membezakan yang mana adalah benar dan yang mana satu adalah palsu. Ketiga ialah negara. Isu kebocoran maklumat rasmi sudah banyak berlaku melalui godaman dan sebagainya. Ini sekaligus menjadikan laman sosial atau media sosial boleh menjadi satu platform yang negatif dan mendatangkan ancaman jika maklumat tersebut bocor ke negara-negara lain atau musuh negara yang ingin melakukan ancaman yang berbahaya kepada negara.